Vaksin AstraZeneca kita panggil dia menggunakan teknologi viral vector. So apa berlaku adalah kita ada viral vector iaitu adenovirus daripada chimpanzee. So apa company ni buat, dia ambil seekor virus untuk memegang genetic material COVID-19. Ini kita panggil double stranded DNA. Double stranded DNA ni kepunyaan COVID-19 tapi ia dibawa oleh viral vector iaitu adenovirus daripada seekor chimpanzee. Okey, kalau kita ingat dekat vaksin mRNA dulu, dia ada lemak, dalam lemak tu ada mRNA. Itu bagaimana dia bawa So kita dalam setiap vaksin dia kena ada macam sampul surat, dekat dalam tu baru ada surat dia. So kalau dalam Pfizer ia menggunakan sampul surat iaitu lipid, manakala dia punya isi tu adalah mRNA. Okey, dekat AstraZeneca dia punya sampul surat tu adalah seekor virus juga. Kita panggil inilah teknologi viral vector ya, dia menggunakan adenovirus daripada chimpanzee dan di dalam ni kita ada double stranded DNA daripada daripada spike protein COVID-19. Kita menggunakan teknologi viral vector macam gitu dia macam gitu. Dekat dalam tu dia letak double stranded DNA kepunyaan spike protein. Tapi dekat tengah-tengah ni jurutera genetic engineering apa dia buat? Dia padam dekat tengah-tengah tu, dia genetic engineer, dia letakkan bahagian yang telah dia genetic engineer supaya dia tidak boleh replicate dengan sendiri. Apa berlaku apabila disuntik benda alah ini, dia akan pergi ke apa yang kita panggil cellular level. Okay, dekat cellular level, what happens is that dekat sel ni kita ada nukleus. Kalau kita ingat apa yang kita belajar dekat apa yang kita belajar dekat mRNA Pfizer dan kita ada ribosom. Ini nukleus. Okey, ini ribosom. So apa berlaku adalah apabila sampai dekat sini viral vector ini dia akan sampai, bila sampai dekat sini dia akan riliskan yang dua benang ini sahaja. Dia akan riliskan, kita letak warna yang sama So dia akan riliskan dua benang yang sama ini ke dalam cytoplasm ke dalam sel. Okey, dia akan riliskan benda alah ini. Jadi apa benda alah ini akan buat? Dia akan sebenarnya masuk ke dalam nukleus. Okey, dia macam ni kan? Okey, dia masuk ke dalam nukleus dekat sini. Okey, dia masuk ke dalam nukleus dan kemudian dia akan ditukarkan kepada bentuk RNA. Okey, faham ya? Clear page lo Dr. Malak. Terima kasih. Okey, so ini double stranded DNA. Kita panggil double stranded DNA. Ya, ini kepunyaan spike protein COVID-19. Spike protein COVID-19. Dia pergi kepada cellular level. Dekat cellular level ni dia masuk dalam nukleus dan dia akan ditranskripkan. Ditranskripkan tu maksudnya ditukar bentuk So daripada double stranded DNA ni dia ditranslate menjadi RNA. Kemudian dia keluar daripada nukleus ini dalam bentuk mRNA. Dekat sini dah sama dah dengan yang Pfizer tadi. mRNA ini akan membawa bawa information ini kepada ribosom supaya ribosom menjana protein yang merupakan spike protein COVID-19. Faham tak? Jadi ada spike protein COVID-19 yang dijana oleh sel kita sendiri. Lepas tu spike protein ini akan berada di saluran darah kita, di dalam badan kita lah bukannya keseluruhan. Orang yang dapat jangkitan COVID-19, dia dapat immunity apabila dia terpaksa berperang dengan seekor ataupun berekor-ekor COVID-19 yang ada spike protein dekat atas tu. Tetapi kita yang ambil vaksin dan dapat immunity daripada vaksin, kita hanya berperang dengan spike protein ini sahaja. Nampak tak? Saya pula tak nampak. Spike protein ini sahaja ya. So, apa berlaku adalah kita tak perlu berperang dengan virus COVID-19 ini. So, jadi bila ada spike protein ini yang pelik, yang bukan kepunyaan badan kita akan terkejut dan apa yang berlaku adalah dia akan membina antibody terhadap spike protein ini. Jadi spike protein ini akan dibunuh, dikenalkan. Bila kita terima vaksin dos kedua, perkara yang sama berlaku. Antibody yang dah tercipta hari tu, dia cepat-cepat pergi attack spike protein ini pula dan dia akan minta tolong bala tentera yang baru untuk attack, untuk bina antibody yang baru pula. Okey, saya recap balik virus AstraZeneca. Perumah dia adalah apa yang kita panggil adenovirus daripada chimpanzee. Manusia tidak pernah dijangkiti oleh adenovirus chimpanzee ini. Jadi dengan itu penggunaan adenovirus chimpanzee adalah selamat sebab immunity kita yang sedia ada tidak akan attack
perumah ini, maka apa yang kita mahu iaitu imuniti terhadap spike protein boleh dibina. Kita ada double stranded DNA di dalam perumah ini, iaitu double stranded DNA information daripada spike protein COVID-19 yang disimpan di dalam rumah ini. Apabila sampai di sel, kita panggil cellular level, dia akan releasekan double stranded DNA ini kepada selular, dan kemudian dia akan masuk ke dalam nukleus. Di nukleus dia akan berubah ataupun kita panggil translated into RNA. RNA akan keluar daripada nukleus ke dalam cytoplasm dalam bentuk mRNA, dan kemudian mRNA ini dia one way tau, dia boleh keluar je daripada dalam, dia masuk ke keluar macam tu je, dia tak boleh masuk dalam balik dia boleh keluar saja. Dia akan bagi tahu ribosom untuk mencetak spike protein. Dia bawa information tu, dia akan cetak spike protein, dan spike protein akan dihasilkan. Apabila badan kita nampak spike protein, badan kita akan membina imuniti terhadap spike protein tersebut. Dia akan membina antibody, dan antibody tu akan ditangkap spike protein yang jahat tu, dan secara tidak langsung kita akan mula ada antibody terhadap COVID-19 yang itu kita akan tangkap spike protein tersebut. Dan apabila dos kedua diberi, antibody sedia ada akan makan virus tersebut, dan antibody baru akan dibina untuk menjadikan badan kita lebih kukuh. So ini adalah bagaimana AstraZeneca berfungsi